Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan yang lain. Saya Nur Atika. Hari ini saya dan juga kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang akan membentangkan tentang tajuk tugasan kami, iaitu berhibur di pusat hiburan menjadi trend remaja pada masa kini. Jadi saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu mengenai dengan pengenalan. Yang pertama ialah definisi hiburan. Definisi hiburan ini yang saya dapat terbahagi kepada 3 tokoh ataupun penulis buku, iaitu pertama adalah daripada Richard Dyer yang mengatakan hiburan itu adalah merupakan sebahagian daripada masa lapang. Yang kedua adalah daripada Zillman dan Brian yang mengatakan hiburan adalah sebagai sebarang aktiviti yang dirancang untuk menyinari dan juga memberi pencerahan melalui paparan kemahiran khas oleh orang lain ataupun diri sendiri. Dan yang ketiga daripada Mendelssohn dan juga Spetnagel yang mengatakan hiburan berlaku di tempat yang ditentukan dan mengikut jadual yang dibuat oleh penghibur dan juga dan bukan daripada penonton. Seterusnya adalah definisi pusat hiburan. Pusat itu membawa maksud tempat terdapatnya atau berlakunya pelbagai kegiatan utama atau tertentu menurut Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2010. Manakala hiburan pula adalah merupakan sesuatu aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang dan memberi keseronokan serta kegembiraan kepada seseorang. Jadi kita boleh simpulkan di sini pusat hiburan itu adalah sebagai tempat ataupun gedung berlakunya pelbagai aktiviti yang dilakukan secara bersendirian ataupun beramai-ramai. Seterusnya adalah definisi remaja. Definisi remaja ini yang saya dapat terbagi kepada 2, iaitu yang pertama daripada Dr. Awang Sejai yang mengatakan remaja ialah peringkat umur di mana seseorang sudah mulai dewasa, sudah akil balik dan sudah cukup umur untuk berkahwin. Manakala menurut Khadijah Heidi Khalid pula, remaja ialah zaman peralihan dalam proses perkembangan manusia di antara belia dan juga dewasa, iaitu remaja ini beranggaran berumur antara 12 hingga ke 18 tahun. Seterusnya adalah objektif kajian. Yang pertama, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti jenis-jenis pusat hiburan yang menjadi kekerapan kunjungan golongan remaja pada masa kini. Yang kedua adalah untuk menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi remaja untuk mengunjungi dan terlibat dengan pusat hiburan. Dan yang ketiga adalah menganalisis kesan-kesan pusat hiburan kepada golongan remaja. Jadi seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ayuni binti Fadil akan membentangkan bahagian permasalahan kajian dan metodologi kajian. Permasalahan kajian kami yang pertama ialah kekeliruan jenis-jenis pusat hiburan. Ramai yang tidak tahu atau keliru dengan jenis-jenis pusat hiburan dan sehinggakan ada yang beranggapan bahawa pusat hiburan ini hanyalah seperti kelab malam sahaja. Untuk permasalahan yang kedua pula, apa yang mendorong para remaja untuk mengunjungi pusat hiburan ini? Mungkin disebabkan oleh faktor pengaruh rakan sebaya, kurangnya didikan agama atau kurangnya pemantauan daripada ibu bapa menyebabkan mereka mengunjungi pusat hiburan tersebut. Untuk permasalahan yang ketiga pula ialah apa impaknya kunjungi pusat hiburan ini kepada para remaja. Adakah ianya hanya memberi impak negatif ataupun ianya juga ada memberi impak positifnya kepada para remaja. Okey, yang selanjutnya ialah metodologi kajian. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu kaedah soal sidik yang mana kami telah mengedarkan borang soal sidik kepada 51 responden yang mana semula terdiri daripada remaja. Borang soal sidik ini mempunyai 4 bahagian iaitu bahagian A, demografi responden, bahagian B, jenis-jenis pusat hiburan yang menjadi kekerapan remaja kunjungi, bahagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi remaja mengunjungi pusat hiburan ini dan bahagian D, kesan-kesan pusat hiburan ini kepada remaja.
Untuk bahagian C dan bahagian D, kami telah menggunakan skala iaitu sangat setuju, setuju, sederhana, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk kaedah kedua pula ialah kaedah internet, yang mana kami menggunakan kaedah ini untuk mencari artikel dan jurnal sebagai bahan rujukan tambahan untuk kami jalankan kajian ini. Sekian, terima kasih. Kemudian, kita beralih kepada sorotan kajian atau dikenali sebagai kajian lepas. Sorotan kajian merupakan bahan-bahan berilmiah yang amat penting bagi sesebuah kajian. Melalui sorotan kajian juga, pengkaji terkini mendapat gambaran terhadap kajian yang bakal dilakukan. Sorotan kajian juga merupakan bahan rujukan dan panduan sepanjang melaksanakan kajian. Melalui sorotan kajian, membolehkan pengkaji mengesan kelompongan yang wujud terhadap kajian terdahulu. Tidak menafikan wujud kajian-kajian lepas yang dikenal pasti, namun lebih banyak menyentuh mengenai konsep hedonisme yang saling berkait rapat dengan hiburan melampau. Kebanyakan juga sering mengaitkan hiburan dan Islam. Pengkaji mendapati tidak banyak kajian mengenai konsep berhibur secara umum. Namun, terdapat satu kajian terdahulu yang seakan-akan sama dengan kajian yang pengkaji lakukan, iaitu refleksi mahasiswa terhadap hiburan, kajian di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Meskipun begitu, mereka menggunakan kaedah kuantitatif untuk kajian mereka yang ternyata berbeza dengan kajian pengkaji menggunakan kaedah kualitatif, di mana kami melakukan kajian dengan bergantung kepada pandangan peserta, menanyakan soalan yang luas dan umum, mengumpul data dalam bentuk perkataan teks, manakala bagi kajian yang mereka lakukan pula lebih dikaitkan dengan data numerikal dan ketetapan dengan menggunakan sistem Statistical Package for Social Science (SPSS) untuk mengutip data. Hasil kajian terdahulu ini mendapati bahawa refleksi mahasiswa terhadap budaya berhibur dalam kehidupan mereka adalah tinggi. Mahasiswa juga banyak menghabiskan masa dengan berhibur di media sosial. Namun, kami sebagai pengkaji memfokuskan kajian kami bahawa tidak semua hiburan itu menjurus kepada keseronokan semata-mata. Kami memfokuskan kepada hiburan yang lebih umum, tidak kira hiburan bersama keluarga, rakan-rakan ataupun hiburan yang bersifat negatif. Pengkaji turut merujuk beberapa sumber lagi berkaitan dengan kajian mengenai trend berhibur dalam kalangan remaja yang memberi kesan baik tidak kira dari sudut positif maupun negatif. Antaranya termasuklah sumber penulisan bertajuk pengaruh media elektronik terhadap keruntuhan akhlak remaja, sumber penulisan bertajuk pengamalan budaya berhibur dalam kalangan mahasiswa di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, satu jurnal mengenai ancaman hedonisme terhadap remaja Islam di Malaysia, dan juga karya sebuah buku bertajuk Dakwah dan Perubahan Sosial. Walau banyak rata-rata sumber ini mengatakan bahawa mereka lebih membincangkan hiburan dengan hubung kaitnya dengan Islam dan juga hiburan secara berlebih-lebihan seperti karaoke, pub, berbeza dengan pengkaji yang lebih memfokuskan berhibur secara umum. Kita sedia maklum, berhibur tidak semestinya membawa kepada kesan negatif. Kesimpulannya, masih wujud persoalan mengenai isu budaya popular yang perlu dikaji oleh pengkaji-pengkaji yang akan datang. Wujud kelompokan kuasa ilmu yang menjadi kayu ukur pada tanggungjawab yang perlu diambil oleh bakal pengkaji bagi memastikan lebih banyak kajian secara menyeluruh dilakukan. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, saya Norinda binti Muhammad Ali akan menerangkan bahagian A iaitu bahagian demografi responden dan bahagian B iaitu bahagian jenis-jenis pusat hiburan yang menjadi kekerapan remaja kunjungi. Dalam bahagian A mempunyai jantina berdasarkan soal sidik yang dijalankan seramai 51 orang remaja didapati jantina perempuan mencatat peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 76.5% bersamaan dengan 39 orang. Manakala jantina lelaki pula mencatat sebanyak 23.5% iaitu bersamaan dengan 12 orang. Seterusnya adalah status. Berdasarkan soal selidik, didapati kesemua remaja yang berhibur di pusat hiburan ini adalah yang berstatus bujang, iaitu mencatat sebanyak 100% bersamaan dengan 51 orang, manakala bagi status berkahwin pula tidak mencatat apa-apa. Hal ini kerana sudah sedia maklum bahawa status bujang adalah tidak memerlukan komitmen apa-apa dan mudah untuk mereka berhibur. Seterusnya adalah pekerjaan. Didapati peratus pelajar merupakan peratus yang paling tinggi iaitu sebanyak 82.4% bersamaan dengan 42 orang. Bagi pekerja pula mencatat sebanyak 15.7% iaitu bersamaan dengan 8 orang. Dan lain-lain pula adalah sebanyak 1.9% iaitu bersamaan dengan 1 orang dengan menyatakan pekerjaannya sebagai online business. Berdasarkan peratusan yang paling tinggi, menurut Rais Alamuidi pada tahun 2018 menyatakan pelajar memerlukan masa untuk berhibur agar saraf yang menegang akan kembali seperti semula dan merupakan waktu mereka berehat. Oleh itu, jelaslah mengapa pelajar merupakan peratus yang paling tinggi berhibur di pusat hiburan pada masa kini. Seterusnya, saya akan menerangkan bahagian B iaitu bahagian jenis-jenis pusat hiburan yang menjadi kekerapan remaja kunjungi. Dalam bahagian ini, saya akan menerangkan jenis-jenis pusat hiburan yang kerap dikunjungi oleh remaja ialah merupakan pusat hiburan awam yang mencatat peratusan yang paling tinggi iaitu sebanyak 78.4% bersamaan dengan 40 orang. Kedua tertinggi adalah pusat hiburan keluarga sebanyak 35.3% iaitu bersamaan dengan 18 orang. Seterusnya adalah pusat istirahat yang mencatat sebanyak 13.7% bersamaan dengan 7 orang. Bagi lain-lain pula mencatat sebanyak 2% bersamaan dengan 1 orang. Pemilihan jenis-jenis pusat hiburan ini adalah amat berkait rapat dengan status dan tawaran pusat hiburan tersebut dan lain-lain. Akhir sekali ialah kekerapan remaja ke pusat hiburan. Didapati kekerapan bagi jarang mendapat peratusan paling tinggi iaitu sebanyak 66.7% iaitu bersamaan dengan 34 orang. Seterusnya, kekerapan bagi hujung minggu pula mencatat sebanyak 17.6% bersamaan dengan 9 orang. Sekali sebulan pula mencatat sebanyak 13.7% bersamaan dengan 7 orang dan lain-lain pula mencatat sebanyak 2% bersamaan dengan 1 orang. Kekerapan yang paling tinggi tersebut amatlah berkait rapat dengan status seseorang di samping faktor kewangan dan juga terikat dengan jadual kuliah iaitu merupakan pelajar. Okey, baiklah. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian C dan juga bahagian D. Bahagian C akan membincangkan dapatan kajian bagi faktor-faktor yang mempengaruhi remaja terlibat dengan pusat hiburan, manakala bahagian D akan membincangkan kesan-kesan pusat hiburan terhadap remaja, sama ada kesan-kesan positif maupun kesan-kesan negatif. Kami telah mengutarakan 8 faktor yang menjadi penyebab kepada remaja mengunjungi pusat hiburan, yang mana seramai 51 orang responden yang telah menjawab faktor-faktor ini dan menyatakan tahap persetujuan mereka. Faktor yang pertama adalah faktor melepaskan tekanan. Kami mendapati bahawa seramai 19 orang responden menyatakan setuju bahawa melepaskan tekanan merupakan sebab mereka mengunjungi pusat hiburan, manakala 2 orang sahaja yang kami dapati sangat tidak setuju dengan faktor ini. Faktor yang kedua pula ialah faktor ingin mencuba sesuatu. Kami mendapati bahawa 20 orang responden
menyatakan pada tahap sederhana dengan faktor ini, manakala 2 orang responden sahaja yang sangat tidak setuju dengan faktor ini. Faktor yang ketiga iaitu faktor pengaruh rakan sebaya. Kami mendapati bahawa 21 orang responden menyatakan setuju dengan faktor ini yang menjadi penyebab mereka pergi ke pusat hiburan, manakala seorang sahaja yang sangat tidak setuju bahawa ini merupakan sebab mereka pergi ke pusat hiburan. Faktor yang keempat adalah faktor pengaruh media sosial. Kami mendapati bahawa 20 orang responden menyatakan setuju dengan faktor ini yang menjadi penyebab mereka pergi ke pusat hiburan, manakala kami mendapati tiada yang sangat tidak setuju dengan faktor ini. Faktor yang seterusnya adalah faktor yang kelima iaitu faktor kos pusat hiburan murah. Kami mendapati bahawa 15 orang responden menyatakan pada tahap sederhana terhadap faktor ini, manakala 6 orang sahaja yang sangat tidak setuju dengan faktor ini. Faktor yang keenam iaitu faktor pusat hiburan mempunyai perkhidmatan yang baik. Kami mendapati bahawa 20 orang responden menyatakan pada tahap sederhana kepada faktor ini, manakala 3 orang sahaja yang sangat tidak setuju terhadap faktor pusat hiburan mempunyai perkhidmatan yang baik mempengaruhi mereka pergi ke pusat hiburan. Faktor yang ketujuh, faktor inginkan keseronokan. Kami mendapati bahawa 21 orang responden daripada 51 orang menyatakan bahawa mereka bersetuju dengan faktor ini yang menyebabkan mereka pergi ke pusat hiburan, manakala 3 orang responden menyatakan sangat tidak setuju dan juga tidak setuju terhadap faktor ini. Akhir sekali, faktor yang ke-8 iaitu faktor kurang pemantauan daripada IWAPA. Seramai 15 orang responden menyatakan tahap sederhana terhadap faktor ini dan juga sangat tidak setuju bahawa faktor ini menjadi penyebab mereka pergi ke pusat hiburan. Seterusnya adalah ringkasan analisis bahagian C, yang mana kami membuat rumusan apakah faktor yang dominan yang menjadi penyebab utama remaja pergi ke pusat hiburan. Yang mana kami mendapati bahawa faktor melepaskan tekanan, faktor pengaruh rakan sebaya, faktor pengaruh media sosial, faktor inginkan keseronokan merupakan faktor yang dominan yang mana menjadi punca utama remaja pergi ke pusat hiburan. Selain itu, faktor ingin mencuba sesuatu yang baru, faktor kos pusat hiburan yang murah, faktor pusat hiburan mempunyai perkhidmatan yang baik dan juga faktor kurang pemantauan ibu bapa. Kebanyakan responden menyatakan pada tahap yang sederhana pada faktor-faktor ini. Namun begitu, ramai responden yang sangat tidak setuju terhadap faktor kurang pemantauan ibu bapa menjadi punca kepada mereka menemui pusat hiburan. Okay, baiklah, seterusnya adalah bahagian D, yang mana saya akan membentangkan kesan negatif pusat hiburan terhadap remaja. Untuk bahagian ini terdapat 2 sudut pandang yang kami utarakan, iaitu dari segi kesan negatifnya dan juga kesan positif pusat hiburan terhadap remaja. Kesan negatif yang pertama pusat hiburan terhadap remaja adalah membazir masa. Kami mendapati bahawa remaja ataupun kebanyakan responden menyatakan kesan ini pada tahap yang sederhana, iaitu seramai 14 orang, manakala 5 orang sahaja yang sangat tidak setuju bahawa dengan perginya pusat hiburan dapat membazir masa. Kesan yang kedua adalah pembaziran wang, yang mana kami mendapati bahawa majoriti responden seramai 17 orang responden menyatakan sangat setuju bahawa pusat hiburan dapat membazirkan wang mereka. Kesan negatif yang ketiga, dengan perginya pusat hiburan dapat melalaikan para remaja dengan keseronokan. Kami mendapati bahawa ramai responden, iaitu seramai 17 orang responden menyatakan setuju dengan kesan ini. Kesan yang keempat iaitu wujud budaya melepak. Kami mendapati bahawa 17 orang responden menyatakan setuju bahawa pusat hiburan dapat menimbulkan budaya melepak, manakala 4 orang responden menyatakan sangat tidak setuju dan sangat setuju dengan kesan ini. Kesan negatif yang kelima iaitu pergaulan bebas. Ramai responden, iaitu seramai 18 orang responden menyatakan sangat setuju bahawa pusat hiburan menimbulkan ataupun menggalakkan pergaulan bebas remaja, manakala 2 orang sahaja yang sangat tidak setuju terhadap kesan ini. Kesan negatif yang terakhir iaitu aktiviti jenayah, dadah, mencuri dan merompak. Kami mendapati bahawa 13 orang responden menyatakan setuju bahawa dengan perginya pusat hiburan, aktiviti jenayah semakin meningkat. Manakala kami mendapati bahawa seramai 8 orang responden menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju bahawa pusat hiburan menimbulkan aktiviti jenayah. Dah ringkasan analisis kesan negatif. Kami mendapati bahawa
kesan negatif yang utama pusat hiburan ini terhadap remaja adalah jadinya kemasaran wang dan juga pergaulan bebas, yang mana seramai 17 orang responden menyatakan sangat setuju bahawa pusat hiburan dapat menimbulkan pergaulan bebas dan juga pemasaran wang. Manakala mereka juga bersetuju bahawa mereka semakin lalai dengan keseronokan, wujudnya game lepak dan juga aktiviti jenayah menjadi kesan negatif pusat hiburan terhadap remaja. Manakala mereka tidak merasakan bahawa pergi ke pusat hiburan sesuatu yang membazir masa, kerana mungkin ada setengah mereka yang merasakan bahawa pergi ke pusat hiburan dapat melepaskan tekanan lebih daripada membazir masa. Seterusnya adalah kesan positif pusat hiburan terhadap remaja. Ramai responden menyatakan bahawa pusat hiburan ini dapat mengeratkan hubungan sesama manusia, iaitu seramai 21 orang responden sangat setuju dengan pernyataan ini, dan juga seorang sahaja yang sangat tidak setuju bahawa pusat hiburan dapat mengeratkan hubungan sesama manusia. Kesan positif yang kedua pusat hiburan terhadap remaja, pusat hiburan dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Kami mendapati bahawa seramai 17 dan juga 16 orang responden yang sangat setuju bahawa dengan perginya pusat hiburan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi, manakala 4 orang sahaja responden yang sangat tidak setuju terhadap kesan positif ini. Yang ketiga, dengan perginya pusat hiburan dapat menstabilkan emosi. Kami mendapati bahawa ramai responden yang menandakan sangat setuju dan juga setuju dengan kesan positif yang mereka dapat apabila pergi ke pusat hiburan, manakala 3 sahaja responden yang sangat tidak setuju. Oleh itu, kami mendapati bahawa kesan positif yang remaja ini terima apabila mereka mengunjungi pusat hiburan adalah mereka dapat mengeratkan hubungan sama manusia, dapat meningkatkan kemahiran berkomunikasi dan dapat menstabilkan emosi. Dan ramai remaja ataupun ramai responden yang sangat setuju bahawa kesan-kesan ini merupakan kesan yang positif apabila mereka pergi ke pusat hiburan. Okey, bagi rumusan dalam kajian ini, sebenarnya pusat hiburan ini memang menjadi kegemaran bagi remaja untuk mereka meluangkan masa bersama keluarga dan juga rakan-rakan. Jadi antara pusat hiburan yang menjadi kegemaran mereka adalah seperti pusat hiburan awam, karaoke, disko dan kelab malam, semua itulah. Jadi sebenarnya tidak salah untuk remaja ini nak berhibur asalkan mereka menjaga batas pergaulan yang tidak menjejaskan diri mereka. Jadi sebenarnya peranan semua pihak sangat-sangat penting untuk membendung remaja ini supaya mereka ni tidak lalai dalam mereka berhibur. Sekian, terima kasih.